Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan dengan unit 12 iaitu mesin dan kita akan fokuskan kepada mesin ringkas. Apakah itu mesin ringkas? Mesin ringkas adalah alat yang membolehkan kita melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Okey, boleh memudahkan kita melakukan kerja dengan cepat. Okey, kita ada 7 jenis mesin ringkas. Yang pertama adalah tuas, baji, takal, roda dan ganda, satah condong, gear dan skru. Dan kita akan lihat satu persatu mesin ringkas ini. Yang pertama kita lihat roda dan ganda. Roda dan ganda adalah alat yang terdiri daripada roda. Okey, ini adalah roda dan dipasang pada sebatang rod. Okey, sebatang rod. Okey, ini adalah rod dan rod ini dinamakan sebagai ganda. Okey, roda dan ganda ini digunakan untuk menggerakkan atau memutarkan sesuatu objek. Okey, mari kita lihat. Terdapat beberapa contoh aplikasi yang menggunakan roda dan ganda. Yang pertama adalah tombol pintu. Okey, saya ada labelkan di sini R dengan G. R merujuk kepada roda, G merujuk kepada ganda. Okey, yang kedua adalah pemutar skru. Yang ketiga steering kereta. Okey, ini adalah roda dan ganda untuk ambil air di dalam perigi. Okey, roda adalah sesuatu yang kita boleh pusingkan dia. Okey, seterusnya kepala pipe, pembuka nut tayar, serta yang terakhir adalah pengasah pensel. Okey, mesin ringkas ini terdiri daripada roda, okey, sesuatu yang kita boleh pusingkan, dan juga ganda, iaitu ada batang yang menyokong kepada roda dan ganda tersebut. Apakah itu tuas? Tuas adalah alat yang terdiri daripada sebatang rod yang diletakkan di atas fulcrum untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Berbeza dengan roda dan ganda tadi, kalau roda dan ganda dia ada rod dan dia ada roda. Tapi di sini sebatang rod dan diletakkan di atas fulcrum. Apakah itu fulcrum? Fulcrum tu adalah titik penyokong kepada tuas. Okey. Jadi, tuas ini membantu kita untuk mengangkat dan menggerakkan objek dengan lebih mudah. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa tuas menggunakan konsep. Dia ada 3 konsep. Yang pertama, mesti ada daya, mesti ada fulcrum dan mesti ada beban. Okey, contoh di sini kita nak cabut rumput. Okey. Jadi, beban itu adalah rumput yang kita nak kenakan daya kepada dia. Okey, rumput. Seterusnya fulcrum. Okey, di mana alat ini mempunyai fulcrum. Fulcrum ini adalah titik support kepada tuas dan juga daya. Daya ni adalah sebanyak mana tenaga yang awak gunakan untuk mencabut rumput tersebut. Okey, kita akan lihat lagi contoh tuas yang lain. Sekarang kita lihat contoh-contoh aplikasi tuas. Yang pertama adalah membuka tin. Okey, membuka tin ini, okey, bagaimana dia menggunakan aplikasi tuas? Okey, di sini adalah daya. Daya ataupun tenaga yang awak kenakan kepada alat pembuka tin tu, okey, supaya awak mudah untuk buka tin. Sama ada awak buka dengan daya yang sikit atau buka tin tu dengan daya yang banyak. Jadi, tin adalah beban awak dan di bahagian tengah alat tersebut adalah fulcrum. Seterusnya menyapu sampah. Menyapu sampah, okey, ini adalah penyapu. Daya di bahagian tengah. Kenapa daya di bahagian tengah? Kerana bila awak nak sapu sampah, awak tolak penyapu tu di bahagian atas ke di bahagian tengah. Okey, kita akan biasa menolak penyapu di bahagian tengah dan di bahagian atas ini tangan kita untuk menyokong kepada penyapu tersebut. Jadi, di bahagian atas adalah fulcrum dan bebanan. Okey, sampah yang awak nak sapu tu adalah beban. Seterusnya adalah mencabut paku. Okey, awak nak cabut paku, dah tentu paku itu sebagai beban. Okey, apa yang kita nak buat terhadap sesuatu tu, itu adalah beban. Jadi paku adalah beban.
manakala effort, manakala daya, okey, bila awak nak kenakan tenaga untuk cabut paku tersebut, sama ada awak menggunakan daya yang banyak atau daya yang sikit. Jadi di bahagian atas adalah daya dan di bahagian di bahagian hujung ni adalah fulcrum, di mana ia menyokong kepada penukul ini. Okey. Seterusnya adalah menyepit ais. Okey, bila menyepit ais, bebanan. Okey, kenapa diletak di hujung bebanan? Kerana di sinilah kita nak ambil ais. Jadi ais tu dah jadi beban untuk kita kan. Okey, so di bahagian hujung ni adalah bebanan, manakala di bahagian tengah adalah daya. Kenapa di bahagian tengah adalah daya? Kerana awak akan letak jari awak di bahagian tengah untuk kepit. Awak takkan kepit di bahagian atas. Awak akan kepit di bahagian tengah. Jadi di situ adalah daya dan di hujung sekali adalah fulcrum sebagai penyokong kepada alat ini. Sekarang kita lihat pula mesin ringkas skru. Skru adalah alat yang menyatukan atau mengetatkan dua bahagian objek. Kita lihat yang pertama adalah nama dia memang skru sendiri. Okey, dia ada bebenang ataupun kita panggil sebagai alo untuk mengetat sesuatu bahan. Okey, kalau awak nak menyatukan dua objek, boleh menggunakan skru. Okey, dan seterusnya adalah penutup botol. Okey, penutup botol dan botol itu sendiri. Okey, di bahagian penutup botol dia ada bebenang ataupun alo ni. Okey, bila kita tutup, kita kena pusing sampai dia ketat supaya air tak keluar. Jadi, ini juga menggunakan aplikasi mesin ringkas iaitu skru. Dan yang terakhir kita boleh lihat mentol dan pemegang dia. Okey, di bahagian sini pun ada bebenang di bahagian mentol dan di bahagian pemegang mentol juga ada bebenang ataupun alo. Kita boleh pusing untuk mengetatkan mentol tersebut. Okey, dia menyatukan atau mengetatkan sesuatu objek yang bergabung. Okey, sekarang kita lihat kepada mesin ringkas gia. Apakah itu gia? Gia adalah alat yang terdiri daripada bahagian roda yang bergerigi. Okey, kita lihat dekat sini ada bahagian roda yang bergerigi. Contohnya pada jam. Dan gia ini berfungsi untuk mengubah arah dan kelajuan pergerakan bahagian-bahagian lain dalam sesuatu mesin yang lebih kompleks. Okey, jadi kita lihat di sini, kita nampak roda yang bergerigi pada jam. Okey, bila roda ini berpusing, okey, roda yang kecil-kecil ini juga berpusing dan ini membantu untuk menggerakkan jarum pada jam. Yang kedua, kita dapat lihat pemukul telur pada mesin pemukul telur ataupun tepung, okey, untuk buat kek. Jadi kita nampak dekat sini. Okey, yang pusing-pusing ni bahagian bawah yang kita selalu nampak. Bahagian atas ni kita tak nampak kan. So di bahagian atas ini menggunakan aplikasi gia. Okey, iaitu roda yang mempunyai gerigi. Dan yang terakhir kita boleh lihat di sini yang selalu kita boleh nampak dengan sangat jelas adalah basikal. Okey, basikal ni mempunyai gia. Apakah fungsi basikal pada gia ni? Lagi mudah untuk seseorang untuk mengayuh basikal pada bukit, nak naik bukit atau nak turun dari bukit. Okey, kita boleh kawal kelajuan basikal itu dengan menggunakan gia. Okey, nampak di sini ada roda yang bergerigi. Mesin ringkas seterusnya adalah takal. Takal ialah alat yang terdiri daripada alat yang mempunyai alo di tengah ni. Okey, supaya dia boleh letak tali untuk mengangkat atau menurunkan sesuatu beban. Okey. Jadi, di sini di bahagian takal ini, okey, dia ada satu alo di bahagian tengah untuk kita meletakkan tali supaya kita boleh angkat bebanan. Contoh di sini ada beban, okey, kamu boleh tarik supaya beban ni naik ke atas. Ini adalah aplikasi takal. Kita akan lihat lagi apakah aplikasi yang menggunakan mesin ringkas takal.
Ini adalah contoh-contoh. Seperti mana yang kita tahu, okey, selalunya dekat perhimpunan awak akan tarik bendera untuk nyanyikan lagu negaraku kan. Itu adalah aplikasi kepada mesin ringkas takal. Okey. Awak akan tarik tali, okey, dan bendera akan naik ke atas. Di bahagian ini atas ini terdapat takal yang membolehkan bendera turun dan naik. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat takal kepada truk ni. Okey. Jadi di bahagian atas ini adalah takal di mana membolehkan okey kita untuk mengangkat sesuatu benda yang sangat berat. Kita tak boleh nak angkat guna tangan pun. Nak angkat beramai-ramai pun tak mampu. Contohnya batu bata untuk membuat bangunan. Jadi kita perlukan takal ini bagi memudahkan pekerjaan kita. Seterusnya adalah satah condong. Apakah itu satah condong? Satah condong adalah permukaan yang rata yang disendingkan. Okey, nanti kita akan lihat bagaimana permukaan rata yang disendingkan. Dengan satu bahagian hujungnya diletakkan pada ketinggian yang berbeza. Jadi, apakah tujuan satah condong ni? Satah condong ni memudahkan untuk menggerakkan beban dari satu aras ke satu aras yang lebih tinggi. Okey, kita akan lihat ya bagaimana aplikasi satah condong dalam kehidupan seharian kita. Okey, ini adalah kedudukan di mana okey permukaan rata. Ini adalah permukaan rata yang disendingkan. Okey, ini adalah keadaan di mana disendingkan. Okey, kita letakkan dia di sini, kayu di atas bahagian satu atas satu bawah, mesti mempunyai ketinggian yang berbeza. Satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Jadi contohnya macam orang ni, dia nak angkat pasir, nak masuk ke bangunan lain, okey, nak ada renovation. Jadi susah nak angkat pasir tersebut, okey, di satu tempat yang lebih tinggi. Jadi dia menggunakan satah condong supaya dia hanya tolak sahaja troli masuk ke dalam bangunan tersebut ataupun tempat tersebut pada ketinggian yang berbeza. Ditolak sahaja, tak perlu pun nak angkat satu beg pasir. Okey, jadi ini memudahkan pekerjaan dia. Okey, sama juga dengan ni nak angkat barang. Kalau kita tengok orang dekat mall, Maidin ke, Tesco ke, Ion ke, dia menggunakan satah condong untuk menaikkan barang ke atas lori, nak turunkan barang. Okey, jadi ini memudahkan pekerjaan kita daripada kita angkat kotak satu persatu. Okey, dia menggunakan tenaga yang banyak. Tapi bila kita menggunakan satah condong, okey, tenaga yang digunakan pun sikit, kerja jadi mudah sebab kita boleh angkat 2 atau 3 kotak terus. Dan yang seterusnya, ini adalah satah condong yang biasa ada di sekeliling kita, iaitu tangga. Kenapa kita panggil dia satah condong? Kerana kedudukannya seperti disendingkan dan dia membantu kita untuk pergi ke satu tempat yang ketinggian yang berbeza. Contohnya daripada bawah ke atas, okey, ini adalah tempat yang tinggi, ini tempat yang rendah. Tak perlu awak nak lompat-lompat ke kan kalau tak ada tangga. Tapi bila ada tangga, mudah je. Kita naik dan turun tangga. Kalau tak ada tangga, macam mana kita nak naik ke satu tempat yang lebih tinggi? Itu dah menyusahkan kita kan. Nak kena lompat ke, nak kena lari ke. Jadi adanya tangga sangat memudahkan urusan seharian kita. Okey, kita akan lihat satu lagi bagaimana satah condong membantu orang-orang kurang upaya yang naik wheelchair. Okey, untuk pergi ke sesuatu tempat. Okey, biasanya dekat sini ada pada mall, ada pada di pejabat-pejabat, okey, di mana mereka nak menguruskan urusan seharian mereka. Jadi tak bolehlah nak naik tangga guna wheelchair, okey, mesti ada satah condong untuk mereka naik. Okey, dan yang terakhir kita akan lihat bagaimana satah condong ni sangat membantu orang kurang upaya untuk keluar daripada LRT ke monorail ke, kerana mereka naik wheelchair. Nanti kalau tak ada satah condong, susahlah nak keluar, takut tersepit ke apa kan. So ada satah condong sangat mudah.
Ini adalah bagaimana satah condong memudahkan kehidupan seharian kita. Sekarang kita lihat pula pada baji. Okey, apakah itu baji? Baji ni kalau awak mudah nak ingat adalah sesuatu yang tajam. Okey. Jadi baji ini adalah alat yang runcing dan mempunyai satah condong yang tajam di hujungnya. Okey, kata kunci bagi baji adalah sesuatu yang tajam dan ia digunakan untuk memerhenti, memotong atau memegang sesuatu objek. Okey, kita lihat di sini. Okey, ada baji pada cangkul. Okey, tempat yang tajam pada cangkul adalah di hujung sana, itu adalah baji. Yang seterusnya pada pisau. Okey, dan yang terakhir kita lihat ini penjendal pintu. Okey, sebab tujuan baji adalah untuk memotong, memerhentikan sesuatu objek. Jadi penjendal pintu ni kita tak nak pintu tu terbuka tutup kan. Jadi kita letak penjendal pintu untuk memerhentikan pergerakan pintu tersebut.